Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 3 akan menerangkan tajuk, akan membentangkan tajuk jual beli atas talian menurut Islam. Topik yang pertama ialah definisi jual beli. Jual beli dari segi bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari segi istilah pula, terdapat banyak pandangan daripada pelbagai ulama. Antaranya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang lain dengan mengikut cara tertentu, sementara menurut mazhab Imam Syafi'i pula, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda yang lain, dan keduanya dapat dikelola, yakni disusun dan disertai oleh ijab dan qabul mengikut cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah seterusnya saya akan menyambung definisi untuk pandangan ulama yang seterusnya. Menurut pendapat ulama, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, yang mana beliau wafat pada tahun 829 Hijrah. Beliau merupakan ulama bermazhab Syafi'i. Apa yang beliau katakan, beliau mengatakan bahawa jual beli merupakan kontrak pertukaran harta benda yang memberikan hak memiliki sesuatu benda atau manfaat selama-lamanya. Manakala pandangan yang seterusnya iaitu pandangan daripada Syihabuddin Al-Qayyubi, yang mana beliau wafat pada tahun 1069 Hijrah. Beliau menyatakan bahawa jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta berakibat kepada kepemilikan tersebut berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempoh waktu dan selamanya, dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah, iaitu mendekatkan kepada Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah seterusnya saya akan menyambung dalam bahagian dalil jual beli. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa 'alallahu al-bay'a wa harrama riba. Namun jual beli boleh menjadi haram apabila melibatkan unsur-unsur yang dilarang seperti riba, penyalahan sukatan dan sebagainya. Antara contoh seseorang penjual menjual gandum kepada seorang pembeli yang buta tanpa dibantu oleh orang lain dengan harga RM3 per kilo. Namun penjual tersebut mengambil kesempatan dengan mengurangkan timbangan untuk mengaut keuntungan yang lebih. Oleh demikian, proses jual beli tersebut jatuh kepada hukum yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah seterusnya saya akan menyambung untuk Bai'us Salam. Bai'us Salam itu apa? Jual beli atas talian tergolong dalam kategori Bai'us Salam, yang bermaksud mendahulukan, iaitu mendahulukan bayaran. Jual beli salam adalah satu jenis kontrak jual beli yang dibenarkan. Ia dibenarkan disebabkan ia dikecualikan daripada kategori menjual barang yang tak wujud. Contoh je macam kita beli sesuatu macam daripada Shopee macam tu, kita bayar dulu, lepas tu barang tu kita dapat kemudian. Contoh dia macam tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, kesahihan menurut syarat. Kontrak jual beli salam ini ialah satu kontrak yang diberikan pengecualian kerana jual barang ini, kontrak ini adalah tidak wujud, tidak ada. Seperti yang kita tahu, menjual barang yang tidak wujud adalah tidak sah sebab tak ada kan, sia-sia. Namun jual beli salam ini diberikan pengecualian kerana manusia memerlukan jual beli seperti ini. Wallahu a'lam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, diriwayatkan bahawa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual beli salam dalam jual beli buah-buahan selama setahun atau 2 tahun. Baginda pernah bersabda, sesiapa yang ingin berjual beli salam, maka hendaklah dia berjual beli salam dengan sukatan yang dimaklumi dan timbangan yang dimaklumi sehingga tempoh yang dimaklumi. Sekian daripada saya. InsyaAllah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, hukum dan pandangan ulama jual beli atas talian. Hukum asal sesuatu muamalat jual beli adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Sebagai contoh, hukum asal dalam jual beli adalah harus, tetapi akan menjadi haram apabila barang itu memudaratkan seperti arak, dadah, seumpamanya. Perkara ini jelas terbukti dalam dalil Al-Quran. Ayat yang menunjukkan dalil perkara di atas tadi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi permasalahan yang sering diperkatakan pada hari ini adalah berkaitan dengan jual beli atas talian. Jual beli atas talian ni biasanya tiada ijab dan qabul kerana pihak pembeli tidak berjumpa dengan pihak penjual. Hal ini kerana pada pendapat mazhab Imam Syafi'i, jual beli tanpa akad adalah tidak sah. Tapi pada mazhab lain seperti Hambali, Maliki, Hanafi dianggap sah bila menjadi adat dan saling redha-meredai antara penjual dan pembeli. Macam mana berlakunya redha tu? Contoh bila kita nak beli satu barang, jadi kita dah bayar. Jadi bayar tu adalah tanda kita redha. Jadi bila ada je redha-meredai antara penjual dan pembeli tu, jadi sahlah jual beli tu walaupun tanpa akad, saya jual, saya beli. Dan sebahagian pengikut ulama Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi dalam kitab Subus Salam berpendapat sah dan dimaafkan pada perkara yang ringan walaupun tidak diikuti dengan lafaz ijab dan qabul, iaitu lafaz saya beli dan saya jual tadilah. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa jual beli dianggap sah walaupun tanpa ijab dan qabul asalkan wujud redha di antara penjual dan pembeli. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.